Kaedah memahami ta'alluq. Satu, hanya sifat ma'ani yang berta'alluq, kecuali sifat apa tadi? Hayah. Itu kena, itu namanya kaedah. Bila kaedah kena hafal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وإلى سائر أئمتهم ومشايخهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab ringkasan sifat 20 ini pada tajuk wujudi dengan amrun i'tibari. Kita ulang sedikit yang kita mengaji minggu lepas supaya nanti ada nampak ketika membicarakan tentang bab ta'alluq. Kita mengaji wujudi amrun i'tibari ini supaya kita nanti mudah untuk faham tentang ta'alluq. Dan saya sudah sediakan bahannya, kita akan lihat sama-sama. Untuk kita kenal Allah, hendaklah kenal makhluk dahulu supaya senang kita buat perbandingan. Apa yang ada pada makhluk itu semuanya tidak ada pada Allah. Maka yang warna ungu itu dulu kita lihat berbicara tentang wujudi pada hadis makhluk, nama lainnya mumkinat ataupun jaizat, iaitu melibatkan jurim dan arad. Walaupun dalam ilmu maqulat asyar itu ada 10 nak kenal makhluk. Nah, tetapi mengikut ulama tauhid cukup kalau dirangkumkan dalam 4. Itulah yang kita belajar hari itu, yaitu maqulat, aina, kaifa, mata dan kam. Itu dihafal tu nah. Tapi kalau mengaji dalam maqulat lebih banyak lagi. Sesuatu yang melibatkan jirim. Bila sebut jirim tu wujudilah tu. Nah, dan arad kalau boleh dikesan dengan 5 panca indera, umpamanya boleh dilihat dengan pelihat, warna, apapun, pendengar, suara. Suara tu adalah wujudi. Yang boleh dirasa, rasa manis, rasa masin. Yang boleh disentuh, kasar, licin. Yang dirasa panas ataupun sejuk. Yang boleh dicium, itu semuanya adalah wujudi. Untuk yang hadis, kalau tak boleh dikesan dengan 5 panca indera, maka amrun i'tibari. Walaupun dalam amrun i'tibari ini ada sebenarnya hal. Contohnya saiz.
besar, kecil, panjang, pendek, gemuk. Itu sebenarnya adalah hal. Cuma para ulama mengatakan al-halu muhalun, terutama sekali al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Hal itu muhal, maka masukkan saja hal itu ke dalam amrun i'tibari. Hal rankingnya lebih dekat kepada maujud bandingkan dengan amrun i'tibari. I'tibari lebih dekat kepada ma'dum, tidak ada. Tetapi pendapat yang mengatakan ada hal itu qaul yang dhaif. Sebab itu tinggallah amrun i'tibari ataupun umurun i'tibariyah. Itu cuma melibatkan jamak ataupun jamak dan mufrad sahaja. Baik, semua perbuatan kita dah sebut hari itu, berkata-kata, berjalan, berlari, menunggang kuda, membeli, menjual, mengajar, apapun perbuatan itu bukan ada tapi sungguh sahaja. Kalau bahasa Melayu Fatani dengan Kelantan, jadi wujudi itu ada, cukup. Sebab bila sebut ada mesti sungguh, tapi nak bagi penegasan ada dan sungguh, atau ada lagi sungguh. Kalau amrun i'tibari sungguh sahaja. Perbuatan bukannya ada dalam pengertian wujudi, bukannya ada. Orang yang berjalan, orangnya yang berjalan. Yang adanya orang, yang adanya kaki, badan, tapi berjalan itu bukan ada. Jadi daripada orang yang berjalan tadi itu dan anggota badannya dicabut, apa dia? Satu perkara dicabut dan diletak di situ. Nah, jangan cabut buang, cabut bubuh, itu namanya intizai. Amrun i'tibari intizai. Intiza maksudnya cabut. Cabut macam saya sekarang, duduk sekarang ini. Nah, daripada kedudukan saya duduk dan saya buat perkara ini, cabut. Tapi letak balik, apa nama benda itu? Bercakap. Sebab yang ada badan saya, mulut saya, gigi, lidah, suara dan sebagainya. Tapi bercakap itu bukan ada. Walaupun dia bukan ada, tapi sungguh saya bercakap sekarang. Nah, itu untuk ulang saja. Nah, kita dah syarah panjang minggu lepas. Bulat, segi empat, itu semuanya adalah bentuk. Bentuk itu hal sebenarnya, tapi diletak di bawah kategori amrun i'tibari untuk qaul yang jumhur. Besar, kecil, panjang, pendek, gemuk, itu size. Rupa, cantik, hodoh. Jarak, dekat, jauh. Arah, depan ataupun belakang. Kita ulang balik kek ini. Kek ini adalah wujudi. Ada yang ada pada kek ini amrun i'tibari. Ini yang minggu lepas ni. Bulat yang ada pada kek ini agak-agak apa? Amrun i'tibari. Walaupun pada asalnya sebenar-benarnya adalah hal. Tidak segi empat ataupun bukan segi empat. Itu adalah bukan segi empat. Amrun i'tibari. Salbiyah itu kemudian, sebab kita tak masuk lagi berbicara sifat 20 itu tak masuk lagi. Kemudian kuning yang ada pada kek ini kan boleh digapai dengan panca indera kan, perlihat. Jadi amrun, jadi wujudi. Nanti kita akan belajar. Ini sebenarnya juga adalah ma'ani. Kemudian panas, boleh dirasakan, disentuh, wujudi. Wangi, boleh dicium, 5 panca indera, wujudi. Nanti kita belajar satu sifat yang melekatkan, yaitu dipanggil keadaan ataupun hal yang melekatkan semua ma'ani
itu kepada zat, itulah namanya sifat maknawiyah. Ini saya tak sentuh lagi kemudian, tapi semuanya adalah amrun i'tibari. Budak ini ataupun orang ini adalah wujudi, adanya, ada sifat ada pada diri orang ini amrun i'tibari, dan tingginya kacaknya adalah amrun i'tibari. Bukan perempuan orang ini, sungguh kan, sungguh orang Melayu pun kita pun panggil sungguh amrun i'tibari. Dia berkulit coklat cerah, wujudi sebab warna, dan dia ini ada suara, wujudi, dan dia ini kulitnya licin, wujudi. Jangan tuan-tuan tengok ungu mesti wujudi. Ungu ni kan warna ungu ni wujudi, tidak tapi yang ini untuk mudah kita faham. Dan tidak bercerai tanggal. Sifat ma'ani tadi itu pada zat, maka itu namanya maknawiyah, ya, amrun i'tibari. Baik, orang ini sedang berdiri. Berdiri adalah bawah kategori amrun i'tibari. Berdiri bukan ada berdiri, yang ada orangnya, tangannya. Baik. Sekarang tuan-tuan jawab yang minggu lepas, ingat lagi ke tak, ya? Saya nak kaitkan dengan pentingnya belajar ini dengan ta'alluq. Tuan-tuan jawab dulu. Kalau disebut kitab, wujudi ke amrun i'tibari? Wujudi. Yang besar amrun i'tibari, dan segi empat amrun i'tibari. Berwarna hitam, wujudi. Buah kelapa yang hijau, wujudi. Dan bulat itu amrun i'tibari. Gugur amrun i'tibari sebab dia perbuatan, kerana dia pun daripada tangkainya, wujudi. Kipas angin, kalau dikata kipas, wujudi. Angin, wujudi. Yang cantik, licin dan bulat, serta disukai oleh orang ramai. Disukai itu perbuatan, kan, amrun i'tibari. Orang ramai wujudi, tapi kita bukan tanya orang ramai, ya, kita tanya disukai itu. Mengeluarkan, amrun i'tibari. Angin, wujudi. Yang kuat, amrun i'tibari. Sehingga membuatkan, asalkan perbuatan, amrun i'tibari. Peserta, wujudi, tertidur. Setelah kita tahu ini, barulah nanti kita masuk pada Allah, zat dan sifatnya, baru masuk itu. Sekarang hafal. Apa yang dihafal? Kalau disebut wujudi berkaitan dengan zat dan sifat Allah, tolong diingat, setiap kali sebut zat, wujudi lah tu. Cuma yang perlu kita ingat sifat tu. Pembahagian sifat 20 itu kepada 4 kategori. Ingat satu je dulu, yang lain semua yang satu lagi. Maksud saya, pembahagian yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat makna. Ingat satu je, apa dia? Ingat ma'ani sahaja. Itu je. Bila sebut ma'ani, ingat apa? Wujudi. Itu sahaja. Itu sahaja. Yang tiga nanti tu semua akan jadi amrun i'tibari. Nak sebut thubuti pun boleh, nak sebut tahakkuk pun boleh, nak sebut adami pun boleh. Tapi saya tak introducekan dulu, sebab kita bagi jinak dulu memahami wujudi dengan amrun i'tibari. Nanti kita akan bahas panjang tu. Baik, boleh sekali lagi hafal satu sahaja sifat
bukan sifat, tapi kategori sifat yang wujudi, tidak lain tidak bukan sifat ma'ani. Sifat yang tiga lagi tu jadi sifat apa? Amrun i'tibari. Itu tujuan surah hafal yang pertama tu. Yang tiga tu hatta kalau tak hafal pun tak mengapa, automatically dia akan masuk kepada amrun i'tibari. Boleh? Cuba kita hafal dahulu. Dalam 4 kategori sifat itu, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Dalam 4 sifat ini, sifat apakah yang wujudi? Ma'ani. Yang lain, walaupun kita tak berapa nak hafal, yang penting hafal dulu yang itu. Boleh? Nah, jadi sifat zat Allah itu sudah jelas difahami. Sifat ma'ani, pendengar, melihat, berkata, dan 4 lagi itu semuanya wujudi. Ini penting difahami, sebab bila belajar ta'alluq nanti, sifat yang berta'alluq, yang ada kerja, yang ada fungsi, hanyalah sifat yang wujudi, sebab dia wujud. Bila dia tidak wujud, tidak wujudi, dia tak boleh nak buat sebab dia bukan ada pun. Yang ada itu hanyalah sifat ma'ani. Supaya kita lebih senang belajar ta'alluq. Oh, dalam 20 sifat ini hanya sifat ma'ani sahaja yang berta'alluq. Betul. Kenapa? Sebab ia wujudi. Jadi dalam 7 tadi sifatnya tu, tolak satu lagi, iaitu sifat hayah. Hayah tidak berta'alluq. Ta'alluq maksudnya buat kerja. Hayah hanyalah sebagai sifat yang dengan sifat ini Allah hidup. Tapi hayah bukan menghidupkan. Kalau hayah menghidupkan, bila kita sebut perkataan je, itu nama ta'alluq lah tu. Maksudnya perbuatan. Mendengar, melihat, mengurniakan, menghalang, mengontrol, ataupun berkuasa, berkehendak, itu namanya ta'alluq. Namanya ta'alluq. Tapi ketika belajar ta'alluq, dia ada 3 rukun. Satu, sifat. Yang kedua, thamaratus sifat. Yang ketiga baru muta'allaq, bagi sifat. Itu kita tak introduce dulu. Baik. Boleh difahami tadi tu? Nah, sekarang tambah satu lagi, iaitu kalau sifat ma'ani itu wujudi, maka thamaratus sifat, buah sifat itu adalah amrun i'tibari. Kaedahnya, kalau sifat ma'ani itu wujudi, maka sifat yang wujudi ini adalah sifat yang berta'alluq. Ta'alluq maksudnya yang ada kerja, kecuali sifat hayah tadi kan. Keenam-enam itu ada kerja dia. Kerja itu apa artinya? Perbuatan. Dia buat apa? Perbuatan itulah yang namanya thamaratus sifat. Boleh nak disebut dengan ta'alluq pun boleh. Kalau bahasa tinggi lagi, masdari. Dia buat apa? Boleh. Tapi kita introduce satu-satu. Kalau sifatnya sifat, maka ini apa buah sifat? Maksud, kalau ini sama, apa buah dia? Buahnya mendengar. Kalau basar, apa buahnya? Apa pekerjaan yang boleh dia buat? Melihat. Gitu. Itu istilah saja. Kalau tak faham istilah, tak mengapa. Yang penting faham apa muradnya, apa maksudnya tu. Baik. Oleh kerana sifat ma'ani itu wujudi, thamaratus sifatnya adalah amrun i'tibari. Kenapa? Tadi rumus tadi itu perbuatan. Semua perbuatan itu adalah amrun i'tibari. Kalau sifat, ada yang wujudi, ada yang amrun i'tibari. Yang ini penting, yang ini difahami oleh elok.
semua sifat ma'ani wujudi, semua thamaratus sifat, kata Pak Da'i dan ulama usuluddin yang lain, sifat ma'ani itu semua ada thamaratus sifat. Sifat ma'ani semua ada thamaratus sifat kecuali sifat hayah. Thamaratus sifat ni nanti nak guna istilah ta'alluq boleh, nak guna istilah pekerjaan boleh, nak guna istilah masdari boleh, tapi bila dah advance nanti boleh ya. Tapi tidak mungkin ada thamaratus sifat kalau tidak ada sifat. Dia mesti ada sifat. Apa dia? Tak mungkin ada mendengar melainkan ada sifat pendengar. Tak mungkin ada sifat, ini kita bicara bab Allah ni, tidak mungkin Allah melihat, maksudnya Allah boleh melihat, melainkan Allah melihat dengan sifat. Kalau kita tidak katakan sifat, nanti jadi Mu'tazilah, sebab Mu'tazilah menafikan sifat. Orang Mu'tazilah dipanggil Mu'attilah, orang yang menafikan sifat. Sebab logiknya Allah melihat mesti dengan sifat pelihat. Nak terjemah pelihat boleh, nak kekalkan basar pun tak mengapa juga. Sebab itu Pak Da'i, nanti saya akan cerita kenapa Pak Da'i menterjemah pelihat, tidak melihat. Rasanya tuan-tuan dah boleh tangkap juga. Kenapa? Kalau melihat itu sifat ke perbuatan? Bahasa mudah-mudah, sifat ke perbuatan? Common sense orang Melayu, perbuatan. Bila perbuatan tadi kita dah sebut kaedah, setiap perbuatan itu wujudi ke amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Sebab itu Pak Da'i tak mau terjemah dengan melihat. Sebab kalau melihat itu perbuatan. Walhal basar yang kita nak ceritakan sekarang adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani bukan amrun i'tibari. Kalau amrun i'tibari bolehlah kalau nak terjemah dengan melihat, menengok, tak apa. Tapi nak terjemah sebagai wujudi itu, situ beliau dalam bahasa Melayu beliau tak berapa nak jumpa. Melihat kena pada perbuatan. Yang penting jangan perbuatan. Kalau lebih selamat basar sahaja cukup. Tapi beliau berijtihad. Instead of melihat, itu jadi semabul nanti. Orang akan kata ini adalah thamaratus sifat, amrun i'tibari. Bertukar pula ma'ani jadi amrun i'tibari. Jadinya akhirnya beliau berijtihad walaupun tak sama dengan orang lain. Saya terjemah dengan pelihat. Nanti saya akan cerita, bukan sebarang tu. Beliau discuss dulu dengan guru beliau, Syekh Ali Al-Makki. Beliau ini kerana alim bahasa Arabnya dipanggil Sibawayh zamanihi. Dialah Sibawayh zaman beliau. Dan ilmu balaghahnya terlalu alim, dipanggil As-Sakaki awanihi. Ada seorang ulama alim bab ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni paling payah dalam ilmu bahasa Arab. Nama orang yang alim itu As-Sakaki. Yang bahasa Arab nahu grammar yang paling alim adalah Sibawayh. Kerana beliau ni sangat alim dua fan ilmu ini, lalu orang panggil beliau Sibawayh zamanihi was-Sakaki awanihi. Itulah murid, itulah guru kepada Pak Da'i. Dia tak faham bahasa Arab, tapi Pak Da'i explain, tuan guru, saya buat kitab Baquratul Amani untuk berbeza penerangannya dengan yang lain, lebih tahqiq, terutama sekali dalam sifat ma'ani. Sebelum itu Syekh Daud Al-Fatani menterjemah melihat juga, mendengar juga. Tapi ketika ta'arif betul, maksudnya memang betul lah merekanya, tetapi tepat dari segi pentarifan. Apa dia? Basar,
artinya melihat, iaitu satu sifat. Bila disebut sifat tak kenalah dengan melihat tu, tapi takrifan itu kena pada sifat, cuma terjemahannya tak berapa nak kena. Sama dengan Syekh Wan Ahmad Zainal Fatani, sahib Faridah, Tok Faridah, terjemah begitu. Apakah mereka salah? Tidak, mereka tidak salah, tetapi ulama-ulama sebelum Pak Dai meraihkan yang ittifaq. Maksudnya Allah melihat, semua ulama, semua firqah, hatta musyabbihah mengatakan Allah melihat. Cuma mereka kata Allah melihat dengan mata. Itu tak apa, tu cerita lain mereka tu. Tapi Allah melihat, na'am. Mu'tazilah Allah melihat, na'am. Jabariyah Allah melihat, na'am. Qadariyah, na'am. Hasyawiyah, na'am. Jahmiyah, na'am. Hatta yang saya sebut tadi itu mujassimah, musyabbihah, Allah melihat, na'am. Cuma berbeza nanti. Mu'tazilah Allah melihat, na'am, tapi dengan zatnya. Sebab mereka menafikan sifat ma'ani. Mereka pun cerdik juga hadirinnya. Kenapa mereka menafikan sifat ma'ani? Sebab sifat ma'ani itu qadim, wujudi dan qadim. Kalau ada 7 sifat, itu akan ada 7 qadim, bermakna ta'addud qudama, banyak sangat qadim itu. Betul. Tapi ulama Ahlussunnah kita kata begini, yang tak bolehnya pada zat, bukan pada sifat. Yang tak bolehnya ta'addud banyak itu pada zat, bukan sifat. Allah satu zat saja, tapi sifatnya banyak. Sifat itu tak mengapa kalau banyak. Serupa dengan asma. Asma lagi banyak, 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Dalam hadis ada mengajar matematik, 100 tolak 1, 99. Faman hafadhaha dakhala al-jannah. Siapa yang menghafaznya masuk syurga. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhu. Hafallah hadirin. Tapi kata ulama lagi, tidak semudah hafal gitu. Hendaklah memahami dan melaksanakan tuntutan asma' tadi itu. Contoh, kalau Allah Ar-Rahman, alal wazni fa'lan, Allah itu maha pemurah, asal perkataannya adalah rahmat. Rahmat itu maksudnya kasih sayang. Sama dengan rahim, sama rahmat. Rahmat itu riqqatun fil qalbi, satu perasaan dalam hati. Allah ada hati kah? Sebab itu ulama bahas. Akhirnya tidak layak diterjemah begitu, maka terjemahlah pemurah, sifat yang ada pada Allah. Namanya Rahman, tapi sifat Allah pemurah. Rahim pun begitu, cuma beza wazan. Kalau Rahman itu lebih umum, Raha mim alif nun 5. Kalau Rahim, Raha ya mim 4. Jadi kata ulama, banyak Rahman tu 5, Rahim tu 4. Kathratu au ziyadatu al-mabani tuaddi ila ziyadati al-ma'ani. Banyaknya huruf itu menunjukkan banyaknya makna. Maksud bila Allah Maha Pemurah, pemurah banyak. Pemurah pada orang Islam, pada orang bukan Islam, orang taat, orang tidak taat, ahli maksiat, ahli taat. Tapi Ar-Rahim itu spesifik untuk orang yang beriman. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Gitu. Baik. Kenapa penting belajar wujudi dengan amrun i'tibari? Dia ada kaitan dengan ta'alluq. Saya terus masuk ta'alluq ini, maksudnya bagi nampak, tapi tak mengajar betul lagi. Ini bagi nampak saja, supaya tuan-tuan tahu yang kita pelajari ini bukan sia-sia. Cuma difahami dulu tadi apa dia. Kalau berbicara wujudi, ingat dua. Satu, zat dan sifat ma'ani.
Kalau amrun i'tibari diingat selain daripada ma'ani. Apa dia? Nafsiyah, salbiyah dan maknawiyah. Cuma tambah satu lagi. Apa dia? Thamaratus sifat. Buah sifat. Buah sifat kepada sifat apa? Sifat ma'ani. Boleh difahami itu dulu? Cuba sekali lagi. Bila berbicara tentang Allah disebut wujudi, dua kena ingat. Satu, zat Allah, wujudi. Yang kedua sifat. Tapi sifat apa? Ma'ani. Senang. Nanti jawab sahaja. Selain daripada itu amrun i'tibari. Ya. Tadi kan 4, tolak sifat ma'ani jadi berapa? 3. Apakah sifat itu? Nafsiyah, salbiyah dan maknawiyah. Satu dah. Separuh dah kita boleh hafal. Tambah satu lagi. Oleh kerana dan yang diwujudi tadi sebelahnya tadi adalah sifat ma'ani. Sifatnya, maka yang amrun i'tibari yang berkaitan dengan sifat ma'ani. Thamaratus sifat. Pekerjaan sifat ma'ani. Apa dia pekerjaan sifat tu? Ada kat sini ni. Kalau pendengar, kerjanya mendengar. Kalau pelihat, kerjanya melihat. Kalau perkata, kerjanya berkata-kata. Baik, sekarang tuan-tuan saya nak tunjuk. Kenapa perlu kita tahu benda ini? Sebab kita akan boleh jelas ketika mengaji tentang ta'alluq. Ini sebenarnya tajuk ta'alluq ni. Kerana saya selalu ulang, penting kita tahu wujudi amrun i'tibari ni nanti bila belajar bab ta'alluq. Ini yang last ni. Antara tajuk last, tapi saya bawa ke depan ya. Baik. Ketika menjawab persoalan sebegini, adakah Allah melihat kita ketika qadim? Kaedah menjawabnya mesti tahu yang ni tak ada dalam kitab. Kalau nak tangkap gambar silakan, nak ambil nota silakan. Ini sebenarnya tajuk yang dalam dan tajuk yang ke belakang. Tapi saya nak sengaja bawa malam ni, tuan-tuan tahu menghafal wujudi amrun i'tibari sangat penting. Baik, ketika ditanya adakah Allah melihat kita ketika qadim, cuba tuan-tuan jawab dulu seorang diri, jangan jawab dengan saya. Baik, cara jawabnya ialah susun dahulu yang namanya rukun ta'alluq. Rukun ta'alluq ada 3. 1, sifat ma'ani. Tolong diingat, sebut je ta'alluq, tak ada sifat lain, mesti sifat ma'ani. Cuma dalam 7 sifat ma'ani tolak 1. Sifat apa? Hayah. Diingat ya. Saya pernah sebut kat sini, belajar ta'alluq insya-Allah mudah. Tapi mudah-mudah pun kena tahu kaedah jugalah. Ini kaedah dia ni. Baik. Rukun ta'alluq ada 3. Baru jadi ta'alluq dan lengkap ta'alluq itu. Contoh Allah ada sifat pendengar, Allah mendengar. Ta'alluqlah tu. Tapi tak lengkap lagi. Mendengar apa? Once jawab soalan apa? Itu namanya lengkaplah ta'alluq tu. Mendengar al-mawjudat. Ini satu lagi ni kena hafaz. Baik. Bila ini rukun yang pertama, kita nak jawab soalan ini. Yang kedua, thamaratus sifat. Thamaratus sifat, saya guna bahasa itu. Tuan-tuan kalau nak advance, itulah ta'alluq, itulah perbuatan. Tambah satu lagi apa tadi? Masdari. Tuan-tuan, puan-puan, ustaz asatizah yang dah ada basic. Cukup tak ini? Belum cukup lagi. Lengkapnya ta'alluq itu apabila ada yang ketiga, namanya muta'allaq. Muta'allaq ni lah tadi jawab persoalan. Mendengar apa? Melihat apa? Melakukan apa? Once ijab soalan apa? Itu namanya muta'allaq, tempat ta'alluq. Jadi oleh kerana ada istilah muta'allaq, mesti ada satu lagi istilah muta'alliq yang punyai ta'alluq itu. Muta'alliq itu adalah sifat ma'ani. Cuma saya tak letak istilah muta'alliq, takut nanti semabul. Kita hafal dulu sifat, kemudian thamaratus sifat dan muta'allaq bagi sifat. Cara nak jawabnya,
Macam mana? Dilihat dahulu perbuatan. Adakah Allah melihat kita ketika qadim? Ini kena buka bab ta'alluq. Saya tak bawa kitab tadi, pinjam sekejap mengaji. Siapa yang ada kitab ini, tuan-tuan buka dahulu. Yang ini mesti dihafaz. Berta'alluq dengan apa? Jenisnya tak perlu dahulu. Muka surat 87. Ini sebenarnya subjek tajuk ni nanti. Cuma saya nak tuan-tuan bila menghafal wujudi, amrun i'tibari, jangan rasa ini sia-sia sahaja ataupun kurang manfaat. Banyak manfaatnya. Mari kita lihat dulu muka surat 87. Nak kena tahu kalau bab ta'alluq ini sifat apa yang berta'alluq. Satu, cuba lihat dulu yang saya tulis kat sini kaedahnya. Kaedah memahami ta'alluq, muka surat 77. Satu, maaf mengaji saya pinjam, boleh kongsi nanti dengan tu ya. Kaedah memahami ta'alluq. Satu, hanya sifat ma'ani yang berta'alluq, kecuali sifat apa tadi? Hayah. Itu namanya kaedah. Bila kaedah kena hafal lah. Yang kedua, pasangan. Yang ini tuan-tuan tak hafal dulu tak apa, sebab ini bukan tajuk kita malam ni sebenarnya. Ini tajuk bila dah advance nanti. Pasangannya apa? Qudrah dengan iradah, samak dengan basar, ilmu dengan kalam. Itu kena hafal. Saya ada kaedah menghafalnya ni, tapi waktu bab ta'alluq nanti baru saya tunjukkan ya. Yang ketiga, tahu thamaratus sifat. Yang ini senang, sebab buah sifat itu senang. Kalau pendengar, mendengar. Kalau melihat, melihat. Guna kaedah pada Kalau tuan-tuan tak nak terjemah mendengar, silakan. Tak nak terjemah pendengar, silakan. Perkata, silakan. Nampak pelik, silakan. Tak apa. Tapi biar murad tu betul. Apa dia murad dia? Murad dia mesti wujudi. Bila wujudi dia sifat. Kalau kita terjemah dengan berkata-kata, itu sifat ke? Itu perbuatan. Jadi perbuatan. Gitu ya. Tapi kalau tak familiar nak terjemah juga mendengar, tak apa. La musyahata fil istilah. Tidak ada musyahah, tidak ada lokek pada istilah. Yang penting murad yang penting. Apa maksudnya tu? Bila tuan-tuan sebut mendengar, saya maksudkan sifat, dan sifat itu wujudi. Kenalah pada sifat ma'ani. Tapi common sense, kalau kita sebut mendengar, itu jadi sifat ke perbuatan? Itulah sebab Pak Da'i menterjemah begitu. Kalau tak bersetuju, tidak mengapa. Yang saya sebutkan tadi, Syekh Daud Al-Fatani lebih halim dalam fan ilmunya, Syekh Wan Ahmad Zain, yang lain-lain. Kenapa mereka mengekalkan itu? Dengan mendengar, melihat. Adakah salah? Tidak salah. Ilmu mereka Masya Allah. Itu namanya tasamuh. Sebab yang diiktifak tadi itu, Allah mendengar, Allah melihat. Itu. Seterusnya, objek, tempat ta'alluq, muta'allaq. Sepatutnya saya tak bawa tajuk ni malam ni, tapi tak mengapalah, halang-halang. Kita dah masuk, kita randuk terus ya. Bila berta'alluq, itu nanti. Sebab tu tuan-tuan dah hafal belum yang kita sebut tentang daripada Allah sampai sekarang ini, yang namanya qadim ataupun azali. Kemudian satu lagi yang namanya apa? Ingat, hadith atau imkan atau mala yazal. Tu kena ingat, sebab nanti kita akan bagi tahu qudrah. Bila qudrah itu buat kerja? Ketika hadith.
Bila hadis, tanjizi. Bila tanjizi, maka disebut qudrah, menciptakan makhluk. Maksudnya Allah dengan sifat qudrah menciptakan makhluk, dan disebut dalam ta'alluq tanjizi qadim ke hadis. Hadis nanti insyaAllah ada graf, nanti tuan-tuan dapat tengok. Jenis ta'alluq ini tak penting mana, yang penting di sini muka surat 87. Hafal ini, qudrah dengan iradah sama dengan basar, ilmu dengan kalam. Tapi yang penting juga di sini, ini yang saya nak tunjukkan malam ni, kena hafal muta'allaq dia, tempat berta'alluq itu. Kalau qudrah dengan iradah mumkinat, yang tu saya tak tunjukkan slide. Yang saya tunjukkan slide, apakah ia wujudika amrun i'tibarika. Cuba hafal dulu ya. Sama dengan basar mawjudat, itu istilah. Mawjudat ini apa? Mawjudat inilah tadi wujudi. Nah, jangan keliru. Kemudian ilmu dan kalam itu bertakluk dengan segala yang al-wajibat. Al-wajibat. Al-wajibat nanti bagi lagi yang qadimkah, yang tak qadimkah. Nah, itu termasuk wujudi dengan amrun i'tibari. Harus dan mustahil. Cuba ya, tuan-tuan lihat pada muka surat 87, cuba jawab soalan ini. Baik, susun dahulu sifat ma'ani ataupun nama lain bagi sifat ma'ani tadi, muta'alliq. Sebab nanti yang ketiga tu muta'allaq. Tapi kita guna istilah yang mudah-mudah dulu ya. Sifat ma'ani, yang kedua thamaratus sifat dengan muta'allaq. Baik, cara nak jawab soalan ini kena pastikan dulu thamaratus sifat. Cuba tuan-tuan lihat soalan tadi tu, adakah Allah melihat kita ketika qadim? Cuba cari thamaratus sifat di situ. Perbuatan melihat. Begini caranya, ini bagi mudah mengaji. Letakkan melihat ini pada thamaratus sifat. Ini dah buka jalan dah untuk kita jawab soalan yang lain. Kenapa? Dengan sifat apa Allah melihat? Ini mudah jawab. Dengan sifat apa Allah melihat? Bahasa Arab, basar, terjemahnya melihat. Sekarang baru buka 87 tadi itu. Cuba tuan-tuan tengok. Basar muta'allaqnya, sangkutannya, objeknya pada apa? Pada mawjudat, kan? Pada mawjudat. Sekarang cuba kita lihat kes ini ataupun ayat ini. Baik, mawjudat. Lengkaplah tu. Kita dah susun rukun ta'alluq. Tapi jawab soalan ini. Macam mana? Adakah Allah melihat kita ketika qadim? Jawapannya ya ataupun tidak? Agak-agak. Cuba lihat dulu ya. Ambil. Kita ketika qadim tu dah ada belum? Jadi kita ketika qadim dipanggil ma'dum. Tak ada lagi. Allah jadikan kita ketika hadis ke ketika qadim? Hadis. Kalau kita jadi qadim, nanti sama dengan Allah. Pada ayat kata sama dengan Allah ataupun lebih ataupun selepas Allah. Tak mungkin. Kita diciptakan Allah ketika hadis. Baik. Kita ketika qadim dah ada belum? Belum. Maka jawapannya, adakah Allah melihat kita ketika qadim? Tak, Allah tak lihat kita ketika qadim. Tapi cuba kita lihat soalan yang kedua. Adakah hadirin yang disebut tadi sebagai mawjudat wujudilah tu?
Wujudi yang tadi itulah wujudi dengan amrun i'tibari. Baik, cuba yang kedua pula. Adakah Allah mengetahui tentang kita sejak qadim? Ni boleh jawab ni, tapi cuba dengan cara ta'alluq kita belajar tadi. Susun dahulu rukun ta'alluq. Ada berapa tadi? 3. 1 sifat ma'ani, 2 thamaratus sifat, 3 muta'allaq. Kalau tuan-tuan dapat jawab soalan ni, alhamdulillah. Tak dapat pun tak mengapa, sebab kita tak masuk lagi tajuk ni. Malah tajuk ni advance. Nak jawab soalan ini, carikan apa dulu tadi? Sifat thamaratus sifat. Baik, mengetahui. Dengan sifat apa Allah tahu ataupun Allah mengetahui? Dengan sifat ilmu. Sekarang tuan-tuan buka 87 tadi tu. Ilmu tu muta'allaqnya berkaitan dengan wajibat, betul. Mustahilat, betul. Mumkinat. Kita ni termasuk dalam kategori wajibat. Kita ni tidak. Dalam kategori wajibat tu apa? Allah. Kita dalam kategori mustahilat. Tidak. Yang mustahilat tu apa? Isteri dan anak Tuhan. Kita masuk dalam kategori jaizat, ataupun istilah lain mumkinat. Tapi dah pecah 3 tadi kan? Wajib, harus dan mustahil. Kita dalam kategori apa? Harus ataupun jaizat. Jawab soalan. Kita dalam wajib tidak, kita ni mustahil tidak, jaiz, jaizat makhluk. Jawapannya ialah ya. Allah mengetahui tentang kita sejak qadim. Walaupun kita belum ada ketika qadim. Allah tahu tak? Tahu, sebab Allah tahu sifat tahu Allah itu muta'allaqnya apa? Wajibat. Allah tahu tentang Allah. Malah Allah tahu tentang zat Allah, sifat Allah, semua sifat Allah. Sebab semua sifat Allah itu wajibat. Cuma dalam sifat itu, dalam wajibat, ada lagi wujudi. Satu lagi amrun i'tibari, tapi termasuk dalam kategori wajibat. Wajib. Kita bukan mustahil, sebab kita ni bukan dalam kategori anak Tuhan ataupun isteri Tuhan, tapi kita masuk dalam kategori jaiz. Allah tahu tak kita sejak qadim? Tahu, tu jawapan dia. Dapat jawab 2 soalan ini, kita balik ya. Tak dapat, kita sambung sampai pukul 11. Esok cuti kan? Tuan-tuan senanglah. Saya sebenarnya agak letih sikit, maaf ya. Tadi gym 1 jam lebih tadi. Biasa keluar, tadi keluar sebelum pukul 8, sampai sini pukul 9 lebih. Nak cerita ni, maaf saja nak habaq main ya. Adakah Allah melihat saya sebelum saya datang di sini? Cuba tuan-tuan ikut yang kita belajar tadi. Ambil dulu apa? 3 rukun tu lah. Sifat ma'ani lagi, thamaratus sifat lagi, muta'allaq bagi sifat. Apakah dia thamaratus sifat dalam soalan ini? Ada 2 kat situ. Satu melihat, yang kedua datang. Kita nak bicarakan tentang Allah ya, bukan tentang kita. Kalau kita ambil datanglah. Jadi kita ambil melihat. Baik, dengan sifat apa Allah melihat? Dengan sifat basar tadi itu. Lengkap tak? Lengkap tak ta'alluq ini? Tak lengkap lagi, sebab dia tak jawab melihat apa. Melihat itulah tuan-tuan kena lihat 87. Mesti jawapannya maujudat. Mesti maujudat. Sekarang dah boleh jawab dah. Baik. Saya datang di sini ni, bila saya datang? Pukul 9 lebih tadi tu. Allah lihat saya di meja ini tak pukul 8 tadi? Lihat. Allah lihat tak saya? Kalau yang kita mengaji tadi ni, tidak, sebab saya belum hadir. Allah melihat yang
maujudat. Ketika pukul 8 Allah melihat saya di dalam kereta tadi ke, di PJ tadi ke, tapi belum di sini lagi. Sebab saya belum ada. Sebab Allah melihat sesuatu yang ada. Boleh? Sebab saya belum ada lagi, maka Allah tak lihat saya sebelum saya datang dekat sini. Tapi, ada tapinya tu. Tak ada kurangnya pada Allah, malah sangat luar biasa. Kenapa? Adakah Allah mengetahui yang saya akan datang di sini? Memang jawapan kita ya. Nah, tapi macam mana nak letak dia? Sifat ma'ani. Yang kedua, thamaratus sifat. Yang ketiga, muta'allaq bagi sifat. Sifat ma'ani lah. Baik. Di sini ada berapa perbuatan di sini? 2. 1, mengetahui. Yang kedua, datang. Oleh kerana kita nak berbicara tentang Allah, maka kita ambil mengetahui, letak dekat sini. Dengan sifat apa Allah mengetahui? Dengan sifat apa? Sifat ilmu. Jangan basah lagi, jangan sama lagi. Baik, lengkapkan dulu. Ta'alluq ilmu itu muta'allaqnya apa? Yang tadi tu wajib, mustahil, harus. Baik, saya tuan-tuan dalam kategori apa? Kategori wajib? Tidak, itu untuk Allah. Kategori mustahil? Tidak, itu untuk anak Allah, anak Tuhan, na'udzubillah, dan isterinya, dan Tuhan yang lain, na'udzubillah. Dan kita masuk kategori apa? Jaizat. Jadi saya itu dalam kategori jaizat. Lengkap tak? Lengkap muta'allaqnya itu, iaitu Allah tahu yang saya akan datang di sini. Tuan-tuan, ni mesti jelas. Sifat, thamaratus sifat. Kita ulang tadi, melihat, mendengar, mengetahui, itu thamaratus sifat tu. Tapi mesti kembalikan kepada sifat. Sebab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah bersifat, dan dengan sifat itu Allah melakukan sifat. Itu. Saya ingat yang terakhir, adakah Allah mendengar suara saya sebelum saya datang di sini? Ambil dulu sifat ma'ani, kemudian thamaratus sifat dan muta'allaq. Baik, mendengar, letak di thamaratus sifat. Baik, dapat dah kita clue kat situ. Allah mendengar dengan apa? Dengan sifat. Apa nama sifat tu? Sama, betul, ataupun pendengar. Lengkapkan dulu. Mendengar apa? Lengkapkan dulu. Sekali lagi, wujudi yang kita hafal itu maujudat. Baik. Suara saya sebelum saya datang di sini dah ada ke belum? Saya bukan tanya suara, bukan tanya saya, tapi suara saya sebelum datang di sini dah ada belum? Belum kan? Jadi maklum. Maka Allah mendengar tak suara saya sebelum saya datang di sini? Maksudnya mendengar suara di sini? Tidak. Di mana? Di mana saya berada ketika itu? Baik. Adakah Allah mengetahui suara saya sebelum saya datang ke sini? Semua tahu jawapan ini. Ya. Tapi nak tahqiq ya tu macam mana? Thamarat sifat dulu, kemudian thamaratus sifat, kemudian muta'allaq. Ambil mengetahui. Allah tahu dengan sifat apa? Sifat ilmu. Lengkapkan dulu. Ilmu dan kalam itu berta'alluq, berkaitan dengan wajibat, mustahilat dan jaizat. Kalau ilmu, Allah tahu perkara yang wajib, Allah tahu perkara yang mustahil, Allah tahu apapun tentang makhluk. Kalau kalam, Allah berbicara tentang yang wajib, Allah berbicara tentang yang mustahil, Allah berbicara tentang yang jaiz. Itu. Sekarang ilmu dulu. Baik. Suara saya, suara tu termasuk dalam kategori wajib? Tidak. Dalam kategori mustahil? Tidak. Dalam kategori jaiz? Ya.
Jadi lengkaplah ta'alluq dengan itu. Allah tahu tak suara saya sebelum saya datang di sini? Tahu, sebab suara tu jaiz. Tahunya itu. Allah mendengar tak suara tadi sebelum saya datang kat sini? Tidak. Cuma satu lagi soalan. Soalan ni agak mencabar minda. Apa? Allah melihat tak suara saya? Suara Allah melihat tak? Melihat tu dalam kategori apa tadi? Maujudat. Baik, jawapannya kalau ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Asy'ariyah, setiap yang ada, bukan sungguh ya, maksudnya ada lagi sungguh ataupun ada dan sungguh, Allah lihat dan Allah dengar. Ini pelik sikit ni, tapi tak apa, ini namanya furu' usul. Dalam perkara usul ada perbezaan sedikit. Kalau ikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ini hitam kan? Hitam, letak dulu kategorinya. Wujudi ke amrun i'tibari? Ni hitam, warna kan? Bila warna dia jadi wujudi. Bila wujudi nak sebut maujud, silakan. Maujudat pun tak mengapa juga. Sebab apa maksud maujud yang bersifat dengan wujud? Wujudi. Ini wujudi. Oleh kerana wujudi, mengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Asy'ariyah, kullu mawjudin yasihhu ayyura wa yusma'. Kullu mawjud, ini kaidah dalam buku warna hijau nanti kullu mawjudin yasihhu ayyura wa yusma'. Setiap yang ada, yang wujud, Allah lihat dan Allah dengar. Kalau lihat tak masalah sangat. Ini hitam, ini Allah lihat, boleh kita terima, boleh mudah difahamlah. Tapi Allah juga dengar hitam ni. Yang penting Allah dengar. Allah mendengar dengan, tadi kita belajar Allah mendengar dengan sifat. Yang penting Allah mendengar, tapi bukan dengan telinga, tu cerita lain tu. Allah melihat dan mendengar sesuatu yang ada. Tapi kalau ikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sesuatu yang ada itu Allah lihat, tetapi Allah tak dengar hitam. Yang hitam yang didengar oleh Allah sesuatu yang masmu'at. Masmu'at maksudnya apa? Yang ada suara. Itu nanti itu perbahasan panjang tentang kalam yang didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan oleh para malaikat, oleh Nabi Musa alaihi salam. Yang didengar tu suarakah ataupun sifat? Kalau yang dah tangkap apa yang saya sebut tadi, boleh agak-agak jawapannya. Kalau ikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang didengar itu bukan suara tetapi sifat. Apa nama sifat tu? Sifat kalam. Sifat kalam. Sifat kalam tu wujudi ke amrun i'tibari? Tak, sifat kalam tu, sifat perkata tu wujudi. Bila wujudi, maka ia boleh didengar dan boleh dilihat. Persoalan, macam mana Nabi mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, itu terpulang pada Allah. Allah buka hijab sampai boleh mendengar, habis cerita kat situ. Tapi kalau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang didengar itu suara. Tapi bukan suara Allah, sebab suara itu arat yang ada di atas angin. Tapi suara yang dijadikan oleh Allah, tapi bukan suara Allah. Ini perbahasan panjang lagi. Yang didengar itu sahaja sudah khilaf di kalangan ulama ini tadi. Sebab itu yang didengar itu juga khilaf. Nanti kita bahaskan panjang. Siapa yang ada buku saya yang warna hijau itu, kalau boleh ya,
yang ada cetakan pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau boleh tukar, bukan tukarlah, beli barulah senang. Nah, yang kelima, keenam, yang sekarang ke berapa tu? Saya tak ingat. Ketujuh ke belum lagi? Tak ingat saya. Sebab perbahasan kalam saya tambah panjang di belakang itu. Dan panjang perbicaraannya. Nah. Rupa-rupanya ada satu lagi slide. Yang ni slide ni habis kita berhenti insya-Allah sama-samanya. Mudah-mudahan dapat jawab dengan betul. Nah, siapa yang yakin jawab kuat, yang tak yakin main-main saja. Cuba kita lihat, nah, supaya jangan salah. Kalau salah, saya akan patah balik, nanti balik pukul 11. Nah, yang tak yakin jangan jawab suara, main-main saja. Cuba ya. Adakah Allah masih mendengar suara saya selepas saya balik ke PJ? 10.30 ni saya baliklah. Saya pun sampai di PJ, mudah-mudahan tak ada apa malam ni. Nah, saya dah sampai di situ. Adakah Allah masih mendengar suara saya di sini? Dijawab. Ambil dulu mendengar, sifat ma'ani, thamaratus sifat dan muta'allaq. Ambil mendengar ke ambil balik? Ambil mendengar, yang balik tu saya. Kita nak cerita Allah kan? Mendengar. Allah mendengar dengan sifat sama. 87 tadi itu sama dengan basar, berkaitan dengan maujudat. Baik. Suara saya ada lagi tak di sini ketika saya sudah balik di Petaling Jaya? Tak ada dah. Jadi Allah dengar, Allah masih dengar tak suara saya di sini ketika saya balik di PJ? Tak dengar. Allah dengar di mana pula? Di PJ. Nah, yang penting Allah ada sifat. Apa nama sifat itu? Pendengar. Itu yang penting. Baik. Saya ngasakan ni dulu. Nanti minggu depan dengan izin Allah kita akan mula berbicara tentang sifat 20 yang kita belajar sepanjang berapa sebulan lebih kita belajar. Itu baru alat tu, itu baru foundationnya tu. Malam Selasa minggu depan baru betul-betul kita belajar sifat 20 dengan ada lagi yang kita sebut sifat-sifat wujudi dan amrun i'tibari tadi tu. Baik. Maaf semua, kita sambung lagi insya-Allah dengan izin Allah minggu depan. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.